Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang lah untuk kita sambung bulan kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, ya. Di mana kita masih berada pada bab yang pertama daripada bab-bab yang terdapat dalam fiqh al-muamalah. Itulah babul bai', bab jual beli dah, ya. Dan kita telah berkongsi perkara yang penting bersabit dengan jual beli ini, walaupun belum kesemuanya, kerana ada 6 perkara lah sekurang-kurangnya yang saya kira paling asas lah yang bersabit dengan bab jual beli. Pertama, definisi kita telah bincangkan dahulu. Apakah dimaksudkan dengan definisi jual beli? Jual beli merujuk kepada proses pertukaran barangan antara dua pihak atau lebih dengan syarat-syarat yang tertentu, ya. Kedua, bersabit dengan hukum jual beli, saya dah sebut dulu dia punya definisi itu, dari sudut Arabnya, ya, dalam buku-buku fiqh, dan saya dah huraikan lah, ya. Begitu juga dengan hukumnya. Hukum dia of course lah harus dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ya. Di samping dalil-dalil akal lah, ya, ataupun nazariyat, secara teorinya, secara logically-nya, saya dah sebutkan juga. Setelah kita baca ayat Quran yang bersabit dengan keharusan jual beli, itulah surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba, walaupun ayat tu panjang, yang mengkhusus kepada keharusan jual beli part ataupun bahagian itu sahaja. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba, Allah Ta'ala mengharamkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba, ya. Saya dah baca lah buah hadis Nabi SAW, dan secara teoretikalnya memang manusia berhajatlah kepada jual beli ini, maka tak boleh dilarang, diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia telah berlaku sejak dahulu lagi, ya. Saya dah baca surah Al-Kahfi, ya. Baik. Dan saya dah baca lah teks-teks ulama yang kata jual beli ni harus, ya. Ijma' lah, ijma'. Apa maksud ijma'? Tadi kita dah baca ayat Quran, kita dah baca hadis Nabi, baru kita baca sandaran-sandaran yang lain. Sebab muamalah ni dia macam ibadah juga, ya. Persyaratannya mesti merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ya. Dan hal ini telah diijma'kan, saya dah hurai juga bersabit dengan ijma'. Ijma' ni maksudnya telah disepakati lah, ya. Tak mungkin ada orang yang kata jual beli ni haram ataupun dilarang, tak mungkin lah, ya. Asasnya mungkin ada sebahagian jual beli yang dilarang, tapi asasnya tidak ada. Ijma' lah, sepakat. Ijma' ni masuk consensus, dipanggil apa istilah Englishnya, konsensus lah, mana kesepakatan yang tidak boleh dirungkai lagi, ya. Baik, itu yang pertama, definisi. Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga, kebaikannya, saya dah baca lah, ya. Keempat, rukunnya, saya dah baca juga. Last kuliah hari itu kita berkongsi tentang rukunnya, di mana jual beli ni very simple, ya. Ada rukunnya. Pertama, penjual lah, ya, seller, al-bai', ya. Orang yang menjual satu barangan, ya. Yang kedua, pembeli, al-mushtari, ataupun disebut juga sebagai al-mubta', ya. Arabnya macam itulah, ya. Al-mushtari ataupun al-mubta'. Englishnya kita panggil buyer lah. Dah ada penjual, mestilah ada pembelinya.
Kemudian yang ketiga, barangan. Rukun-rukun ni mana benda yang mesti ada. Tak mungkin benda tu tidak ada. Kalau dia tidak ada, benda ni tak boleh berlaku. Macam dalam semayang lah, ya. Ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ya. Rukun ni makna benda yang tak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, benda tu tidak jadi, ya. Semayang umpamanya, kalau tidak ada qiyam, dia tak boleh dipanggil semayang. Contohlah, kita nak semayang, tak ada qiyam. Masuk-masuk Allahu Akbar, terus rukuk, qiyam tak ada. Tak boleh nak panggil semayang. Sebab satu rukun sudah tidak ada. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak boleh dipanggil. Tak boleh nak panggil benda tu, ya. Ataupun kalau rukuk tak ada, qiyam terus sujud. Rukuk kita hazaf, kita buang lah contohnya. Tak boleh nak panggil semayang lah, sebab rukun tak ada salah satunya. Kalau semua tak ada lagi, tak boleh, ya. Rukun ni mala budda minhu, benda yang tidak boleh ada daripadanya, dia mesti ada. Wahwa min mahiyatihi, dan dia daripada perkara itu. Ada beza rukun dengan syarat. Asalnya rukun dengan syarat ni dia sama-sama penting, sama-sama perlu ada. Tapi bezanya syarat dia bukan daripada perkara tu, dia di luar, ya. Kalau rukun dia memang part daripada perkara berkenaan, tapi dua-dua perlu ada. Macam kita kata nak semayang, wudu tu syarat untuk semayang, kita panggil syarat sah, kan? Syarat lah kita, ha? Dia bukan part of semayang, dia cuma syarat untuk solat saja, dia di luar daripada semayang, ya? Sebab tu sebelum semayang kita ambil wudu, bukan ambil wudu masa semayang, kerana wudu dia bukan part of prayer, dia bukan sebahagian daripada semayang, dia hanya syarat saja. Maksud kata nak semayang, benda tu kena ada, tu maksud syarat. Kalau rukun, dia part daripada benda tu. Tapi kalau dua-dua tidak ada, dua-dua tu tidak sah. Penting belaka tu, ya. Jadi sama dengan jual beli pun, kalau salah satu rukun tidak ada, sementara kalau kesemua rukun tidak ada, tak boleh nak dipanggil jual beli, pasal salah satu rukun tidak ada. Macam semayang tadi lah, ya. Tapi kalau tak ada syarat sah, kita boleh panggil semayang, tapi kita kata semayang yang tidak sah. Tapi kalau semayang tu qiyam tak ada awal-awal, bukan kata tak sah, nak panggil semayang pun tak boleh, ya. Tapi kalau syarat tak cukup, boleh panggil semayang, tapi kita kata semayang yang tidak sah, ya. Masuk-masuk surau semayang, lepas semayang, alamak aku tak ambil wudu lah. Ingatkan dah ambil kat rumah pun tak ambil. Biasa nak mari masjid ambil wudu kat rumah, hari tu dah lorat, dah azan kan, mari suruh masjid, ingat-ingat tak fikir langsung. Lepas kita dah biasa buat wudu kat rumah, kali tu kita tak wudu kat rumah, ingat nak wudu kat masjid, tapi lorak-lorak kan, masuk semayang tu dah, semayang Allah. After semayang baru ingat, alamak aku tak ambil wudu lah. Macam mana? Okey okey, aku dah semayang dah, dia kira macam kita salah kiblat lah. Kita masuk satu tempat, hotel ke, hotel pun kadang ada juga yang tak ada arah kiblat tau. Jadi kita kena buat assumption sendiri lah. Agak-agak kiblat kat mana, hitai kat tingkap kalau ada, kok ni kot semayang. After semayang, alamak si kiblat salah, contoh lah ya. Sama tak? Dua-dua syarat sah semayang. Menghadap kiblat syarat sah semayang. Syarat sah semayang ada 5 kan. Salah satunya menghadap kiblat, salah satunya mesti suci daripada hadap kecil dan hadap besar. Tapi condition dia tidak sama. Ada benda dia sama-sama syarat, tapi kalau kiblat tak apa, tersalah tak perlu diulang lagi. Tapi kalau nak ulang pun boleh. Sebab Imam Syafi'i dia ada 2 fatwa, satu wajib diulangi, satu tak wajib diulangi, ya? Yang di standard kalau mazhab Syafi'i wajib ulang, ya. Kalau kiblat salah wajib diulang. Tu hak paling standard, the most standard, ya. Tapi saya kira sebagian yang lain kata tak payah diulang, dan itu juga fatwa Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Nak ulang boleh, tak ulang boleh, ya. Nah, dia tak sama dengan wudu, ya. Wudu tak ada dia panggil apa, tidak ada kompromi. Mana memang Allah Ta'ala tak terima lah, sengaja ke tak sengaja ke. Dia tak sama kiblat tadi. Kiblat tadi dia tak perlu yakin, cukup dengan zon. Agak-agak kiblat belah mana, semayanglah dengan zon berkenaan, sudah memadai. Dan sekiranya zon itu salah,
maka solat tidak perlu diulangi lagi, ya. Ia tak sama dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah ia tak sama dengan wudu. Wudu ni confirm Allah Taala tak terima kerana ada nasnya. La yaqballahu salatan bighairi tuhur. Antaranya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata Allah Taala tak terima sembahyang tanpa bersuci. Terlupa pun tak diterima, ya. Jadi kena ulang baliklah sembahyang kalau lupa wudu, ya. Baik. Balik pada yang tadi. Jadi rukun tadi, ya. Rukun dia part of jual beli. Kalau tak ada, tak boleh dipanggil jual beli. Kalau syarat boleh dipanggil, tapi jual beli yang tidak sah. Sama macam ibadah tadi. Ibadah kalau tak ada syarat dipanggil ibadah yang tidak sah. Sembahyang yang tidak sah, ya. Puasa yang tidak sah. Tapi kalau rukun tu awal-awal tidak ada, sama ada satu atau lebih atau kesemuanya, maka of course lah dia tidak boleh dipanggil dengan ibadah berkenaan. Sembahyang tidak ada qiyam, tak boleh dipanggil sembahyang. Sembahyang tidak ada sujud, tak boleh dipanggil sembahyang. Kerana qiyam, sujud adalah part daripada ibadah itu ataupun rukun. Bila rukun tak ada, tak boleh dipanggil. Sama jual beli. Kalau rukun tidak ada, tak boleh dipanggil jual beli. Dan memang jual beli tak berlaku pun, kan? Pembeli tidak ada, penjual dia ada, mana boleh berlaku jual beli, kan? Jadi of course lah al-bay' ataupun transaksi itu tidak boleh dipanggil, ya, dinamakan jual beli lah, ya. Baik, yang ketiga barangan. Barang pun kalau tak ada, macam mana nak berlaku jual beli? Itulah barangan merujuk pada item yang diusahakan. Keempat, akad. Akad ni ialah kita bagi kontrak antara pihak penjual dan pembeli, ya. Persetujuan lah kita kata, ya. Ataupun perilaku ataupun proses jual beli itu berlangsung, itulah akad, ya. Kadang-kadang orang salah faham bila sebut kontrak ni macam perlu kepada tulisan, ya, agreement. Memang tidak semestinya, ya. Kontrak ni cukup sekadar proses itu berlangsung, ya, maka ia sudah dipanggil kontrak. Saya personally tak suka panggil kontrak ni. Saya lebih suka guna akad tu. Tapi tak apalah. Kerana di peringkat muamalat, kontrak sudah diguna pakai secara meluas, ya. Jadi kita terimalah, no problem pun. Mungkin lebih mudah untuk difahami, Allah Ta'ala alam. Dan mungkin lebih English. Kalau akad ni dia bunyi Arab sikit, macam Islami sikit. Kalau kontrak dia macam tak ada, okey lah kan, English kan. Jadi perlu ada akad, kontrak, proses berlakunya jual beli antara penjual dan pihak pembeli, ya. Kenapa saya sebut proses? Sebab as long as kita beri dan kita ambil, walaupun tak berlaku percakapan, walaupun tak berlaku penulisan, tapi kalau berlaku lebih baik. Saya dah baca hadis yang diriwayatkan oleh siapa tu, ya, saya lupa nama dia, Ibnu Khalid tak silap saya, dan Sunnah Al-Baihaqi, yang mana dia pernah jual seorang hamba kepada Rasulullah SAW dan dia tulis, ya. Hari ni lah, kita beli ada resit tu dah dikira sebagai kontrak, akad lah berlaku proses jual beli itu. Empat lah, ya, penjual pembeli barangan. Yang keempat akad. Yang kelima redha, ya, redha. Arab pun panggil ar-ridha, ya. Dan kita selalu baca ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 29. Muamalah ni dia banyak dia ulang ayat-ayat yang sama je, ya. Nanti all the time saya selalu baca ayat ni. Dulu pun dah banyak kali baca, kan. Asas terbesarlah kita kata dalam fiqh al-muamalah ialah surah An-Nisa ayat 29. Tentu kena ingat An-Nisa ayat 29, An-Nisa ayat 29, An-Nisa ayat 29. Apa gitu, ya, ingatlah, ya. Ada orang kata ada sembahyang sunat menguatkan hafalan, ya. Tak ada. Dalam fiqh tak ada sembahyang itu, ya. Tak diangkat sebagai solat lah, ya, kerana hadisnya terlalu dhaif, terlalu lemah, ya. Hari tu di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh ada seorang pakai daripada Indonesia. Dia tanya jemaah, you all semayang tak? Semayang tambah iman. Jemaah kata tak, semua iling kepala.
Dengan saya yang ustaz ni pun healing kepala juga. Kenapa tak semayang? Dia kata semayang lah sekurang 2 rakaat satu hari, ya. Tak ada semayang tambah iman, ya. Semayang-semayang itu dia tak ada dalam fiqh. Hak standard pun tak ada, hak tak standard pun tak ada. Of course dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Kerana semayang ni tuan-tuan, kalau nasnya dhaif, okey lagi lah, ya. Macam semayang hajat ni nasnya dhaif, ya. Hadis Abdullah ibnu Abi Aufa, Sunan Abi Daud. Tapi okey lagi lah, masih dimasukkan dalam buku-buku standard mazhab Syafi'i. Hajat lah, ya. Tapi semayang yang berasas kepada hadis yang terlalu lemah, hatta yang palsu, tidak diangkat oleh para ulama. Jadi tak perlulah kita nak angkat semayang berkenaan. Semayang hak ada, hak confirm sunnah Nabi pun kita semayang tak habis, kan? Duk suruh orang semayang hak macam tu, ha? Pak kiai tu daripada Indonesia, kiai tak kiai, ha? Tak payahlah semayang biasa. Semayang hafal pun semayang tidak ada, ya. Dalam fiqh, jadi tak perlulah nak bagi kuat hafalan, jaga makan yang berkhasiat. Lepas tu kita hafal macam biasalah. Kadang-kadang kekuatan mental kita ni, ya, nak diasah juga, kan. Dan makanan pun mempengaruhi juga. Tekanan stres, orang yang stres tuan-tuan, mempengaruhi amalan seseorang. Ni kita belajar semua dalam psikologi, ya. Jadi tak ada lah semayang seumpama itu. Mana tadi? Redha, ya. Surah An-Nisa ayat 29 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu. Mana ayat tu? Selalu baca pun tak ingat. Bismillah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, ya, melainkan jika ia melalui proses jual beli. Apa Allah Ta'ala sebut jual beli, dia sebenarnya merangkumi semua proses muamalah dan transaksi yang dibenarkan. Disebut jual beli kerana dalam banyak-banyak muamalah, jual belilah yang paling top dan yang paling banyak diamalkan. Dalam istilah usul dipanggil kharaja makharajal ghalib. Benda ni banyak berlaku, kan? Jual beli lebih banyak berlaku berbanding transaksi dan kegiatan muamalah yang lain, ya. Pinjam meminjam, of course lah jual beli lebih banyak berlaku. Pinjam ada berlaku tapi tak banyak lah, ya. Tapi hari ni mungkin pinjaman ni dah nak sama dengan jual beli dah. Pasal semua orang nak kena pinjam, betul tak? Beli kereta pinjam duit, beli, ya, rumah pinjam duit. Kita panggil pinjam lah, tapi kod transaksi muamalah di bank kita tak boleh guna istilah pinjaman ni, dia tak menepati, ya. Tapi secara biasa kita sebut okey je bagi saya lah, Allah Ta'ala alam. Tapi kalau pakar muamalah dia marah guna istilah pinjaman ni, dan saya sendiri pun pernah ditipu, ya. Ada seorang tu dia pakar jugalah muamalah. Kat Facebook tuan-tuan boleh follow dia, Lariba nama dia, Ustaz Lariba. Ya. Bagus juga dia. Saya pernah bagi saya punya video muamalah kat dia, so dia check tengok kok ada salah ke apa. Okey lah. Cuma ada sekali dia kata Ustaz guna istilah pinjaman tak betul tu. Memanglah saya tahu, tapi kadang nak bagi orang faham, ya. Sebab kita bila buat pinjaman, secara syar'i punya ni, dia tak bukan pinjaman, ya. Dia nak bagi orang faham kan. Jadi hari ni semua orang nak pinjam. Jadi pinjaman pun dah top transaction sebenarnya, ya. Tapi dulu-dulu mungkin tak macam hari ni. Saya dah sebut dulu, muamalah ni dia berkembang, ya. Sebab itu sistem muamalah dia fleksibel. Yang kita tak boleh langgar betul-betul ayat Quran, betul-betul hadis Nabi, ya. Mana-mana ijtihad, mana-mana fatwa yang tidak relevan diketepikan hari ini.
Sebab itu kalau tuan-tuan baca resolusi bank negara bersabit dengan transaksi muamalah yang dikeluarkan, hampir tidak ada mazhab Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mungkin ada lah, tapi tak banyak. Pasal mazhab Syafi'i bab muamalah ni dia very strict. Sedangkan dalam muamalah kita tidak melihat dari sudut ataupun perspektif ibadah, kita melihat kepada perspektif maqasid. Apa-apa yang menepati uruf, maka dia diterima pakai, walaupun dia daripada mazhab yang lain. Dan talfiq dalam bab muamalah telah berlaku sekian lama, dan hari ini sudah jadi perkara yang biasa. Dan talfiq ni mana campur mazhab lah. Ya. Hari ni kadang-kadang orang marah campur mazhab ibadat. Muamalah dah berlaku. Ya. Kita buat tesis apa semua memang dah ada talfiq. Ya. Sebenarnya talfiq ibadat pun tak ada masalah. As long as kita beramal tu ada sandaran, ada pendapat ulamanya. That's it. Kalau yang menolak talfiq, boleh jadi dia taksub mazhab ataupun dia tidak mempunyai ilmu yang baik, itu saja. Ya. Tapi kalau dia tak taksub, dia ada ilmu yang bagus, luas, dia akan menerima konsep berkenaan. Muamalah kita dah pakai, apa beza muamalah dengan ibadah? Sama saja, tak ada beza pun. Dua-dua adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kat mana tadi? Jadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan perniagaan, dengan jalan redha, meredai sesama kamu. Jadi redha Allah Ta'ala sebut di situ, menunjukkan bahawa elemen terpenting dalam muamalah, walaupun dalam konteks ni Allah Ta'ala sebut perniagaan, tapi kesemua urusan yang bersabit dengan muamalah dan kegiatan-kegiatan muamalah, redha ni adalah elemen yang amat penting sekali. Sebab tu kita pernah belajar dulu elemen-elemen muamalah, salah satunya ialah redha. Ya. Jadi redha ya. Jadi 5 rukun lah. Jadi kita dah sebut 5 ni, jadi jelas lah rukunnya, insya-Allah taala. Malam ni kita masuk syarat pula lah ya. Ni flashback je. Sekali lalu je kan. Nak bagi tuan-tuan ingat. Lepas ni kalau saya tanya boleh jawab. Malah tak ada pressure. Okey, baik. Malam ni kita masuk syarat ya. Apa setengah dah ke? Isyak 8.33. Jam betul 8.15. Sama lah. Jam saya cepat tak 19. Okey, syarat. Syarat ni ialah syarat ke atas rukun-rukun tadi ya. Pertama, penjual atau pembeli mesti berakal, balik, merdeka dan rasyid. Saya dah sebut benda ni kot. Sedah lah. Syarat dah masuk separuh hari tu. Okey, saya sebut rukun yang pertama ialah penjual. Rukun tu ada syarat-syaratnya. Macam kita semayang lah tuan-tuan. Hak tadi syarat semayang hak besar 5 kan. Suci hadap kecil, suci hadap besar, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Apa lagi? Apa syarat semayang? Tak ingat syarat sah semayang? Tak sah semayang kan? Ya? Masuk waktu. Pandai Abdi ya? Ustaz pun lupa juga. Itu syarat yang am untuk ibadah solat yang kita lakukan. Sebenarnya setiap rukun-rukun yang kita lakukan ada syarat-syaratnya pula. Payah ibadah ni kan. Kita angkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, rukun semayang. Tapi di atas rukun itu ataupun di bawah rukun itu ada syarat-syaratnya. Betul tak? Apa syarat takbiratul ihram? Mesti melafazkan. Melainkan kalau orang tu bisu. Boleh tak takbiratul ihram dengan hati? Hati baca hati. Zikir boleh dengan hati apa? Sah tak? Tak sah. Kerana syarat takbiratul ihram ialah melafazkan takbir berkenaan. Lafaz bagi kita dengar. Melainkan imam saja melafazkan untuk makmum di belakangnya dengar. Tapi kalau semayang seorang, cukup untuk kita dengar. Makmum pun sama, cukup untuk kita dengar. Ini makmum takbir,
sama kuat dengan imam takbir. Saya pun heran ni, fik semayang belajar ke tak belajar ni? Kan, seorang masjid kata ada fik ibadat, belajar bab semayang. Ustaz ajar bab semayang boleh tahan juga, tapi bila akad takbir semua kuat. Semayang bersendirian dan semayang makmum, takbirnya adalah sir. Allahu Akbar. Dia sir. Kalau takbir dengan kuat adalah imam saja. Ataupun kalau tuan-tuan semayang seorang, boleh antara kuat dan perlahan. Dia panggil bainal jahri wal israr. Ya, antara kuat dan perlahan. Kalau semayang seorang-seorang di rumah, mungkin dalam masjid lah, tapi masing-masing semayang masing-masing. Tapi kalau kita semayang, tapi kalau syirk memang itu adalah fix semayang kita lah, ya. Jadi bila takbiratul ihram tak perlu kuat-kuat macam imam. Kadang-kadang sama kuat dengan imam ataupun kurang sikit pada imam. Tak perlu. Tuan-tuan takbir untuk tuan-tuan saja. Ya. Baik. Mana tadi? Pasal pergi takbir tu. Nak bagi faham lah, ya. Lain pada itu mungkin ada syarat-syarat yang lain. Makhraj takbiratul ihram kena betul. Allahu Akbar. Makhraj tu kena betul. Yang bagi atas dibaca atas, yang bagi bawah dibaca bawah, contohnya. Lagi mungkin adalah syarat-syarat yang lain. Ustaz pun lupa juga, ya tak? Baik. Jadi sama juga dengan rukun-rukun yang lain, dia ada syarat-syaratnya. Dalam fiqh jual beli pun setiap rukun ada syarat-syaratnya. Rukun yang pertama kita sebut penjual. Penjual ada syarat-syaratnya. Pertama, berakal. La yasihu bai'u al-majnun. Tidak sah jual beli orang yang gila, ataupun orang yang separa gila, ataupun orang yang buat-buat gila. Boleh tak buat-buat gila? Ada ke? Tak tahulah kot. Tapi kalau dia majnun, maka tidak sah jual belinya, ya. Gila ni ada dua, ya, dalam fiqh. Pertama disebut sebagai junun mutabbaq, crazy all the time. Memang dia gila sepanjang masa, gila je. Dalam setahun tu mungkin dia gila 360 hari, 5 hari dia tak gila, mungkin lah, tu dia panggil mutabbaq. Ada satu lagi dipanggil gila yang tidak mutabbaq, ghaib mutabbaq. Dipanggil gila pada waktu-waktu tertentu, ya. Ada orang, tuan-tuan, dia gila hanya pada bulan mengambang saja, ya. Lepas tu orang buatlah teori ini gangguan jin atau seumpamanya. Itu tanya orang pakai jin lah. Tapi ada orang dia gila hanya pada bulan mengambang. Dan ini berlaku pada sahabat saya sendiri masa saya belajar Al-Quran dahulu. Tapi dia peringkat lebih tua sedikit. Saya masa tu umur belasan tahun, dia umur dalam 30 lebih. Peringkat abang-abang jugalah, ya. Awal 30-an macam tu. Dia waktu bulan mengambang dia gila. Saya semayang sebelah dia, saya masih ingat lagi. Dia tengah semayang, buat macam tu. Jadi bila habis semayang, arwah tuan guru kita tanya lah, pasal apa kau buat macam tu? Dia kata, aku dengar duk panggil-panggil aku. Dia kata, masa semayang panggil nama kan. Dia mari nak gila dia tu. Sehari dua lepas tu gila dah. Jalan tak tentu arah. Lepas tu seminggu dia okey balik. Ada orang gila macam tu, Allah ta'ala alam, ya? Jadi waktu dia gila tu tak sah lah, ya. Kalau dia jual beli tidak sah. Yang kedua syaratnya ialah balik. Balik maksud cukup umur. Macam mana nak tahu cukup umur? Lelaki dan wanita ada yang sama, ya. Pertama ialah apa? Lelaki dengan wanita ada yang sama, ada yang tidak sama untuk wanita saja. Lelaki pertama hak sama dengan wanita ialah 15 tahun, ya. 15 tahun bulan hijrah, bukan bulan Masih, bulan hijrah. Dia kalau ikut bulan Masih dia lebih awal lah, ya. 15 tahun, lelaki baik, wanita baik, ya. Yang kedua, keluar mani. Lelaki baik, wanita baik. Kalau dah keluar mani, dah kira balik dah tu. Yang ketiga ialah bermimpi. Bermimpi, mimpi bersetubuh atau seumpama. Ihtilam dia panggil. Ini dinasakh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, lelaki baik, wanita baik. Yang keempat, tumbuh bulu kemaluan. Kalau tumbuh bulu kemaluan sudah balik, ya. Ini berdasar kepada hadis yang diriwayatkan, antaranya dalam Sunan Abi Daud daripada siapa nama sahabat tu, ya? Nama tak tengok.
Allah, lupalah. Ini kita belajar fiqh ibadat awal lagi. Bila kita belajar syarat sah sembahyang tu, bukan syarat sah sembahyang, wuduk tu dah belajar dah. Antara syarat sah wuduk ialah mumayyiz. Maka masa tu kita belajar tentang balik, syarat balik. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika peperangan Bani Quraizah. Tawanan-tawanan pada waktu itu nak dibunuh. Ya. Tawanan ni tuan-tuan, dia boleh dibunuh, dia boleh diambil pampasan, dia boleh diberi kemaafan, ya. Ada kalanya Nabi bunuh, ada kalanya Nabi ambil pampasan, dan ada kalanya Nabi lepas saja, ya. Jadi geng-geng Bani Quraizah ni, penentang-penentang Islam pada waktu itu, berlaku peperangan, dia panggil peperangan Bani Quraizah tu. Jadi nak dibunuhlah mereka. Dan yang dibunuh ialah orang-orang dewasa. Macam mana nak tahu dewasa? Dilihat kemaluan mereka. Siapa-siapa yang sudah tumbuh bulu, dibunuh, ya. Dan siapa-siapa yang tidak tumbuh bulu kemaluan, dilepaskan, menunjukkan dia masih kecil, tidak balik lah. Dan salah seorang yang dilepaskan ialah sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Siapa nama dia? Lupa lah. Allah, apa tak ingat. Jadi dia pun bagi tahu, masa peperangan Bani Quraizah dulu, aku dilepaskan oleh Rasulullah SAW, kerana bila sahabat Nabi melihat kemaluanku, tidak ada bulu kemaluan, ya. Jadi salah satu syarat ialah tumbuh bulu kemaluan. Tumbuh bulu kemaluan, dia balik lah, dewasa lah, ya. Jadi mesti balik lah, ya. Itu lelaki dan wanita sama saja, ya. Satu lagi ada tambahan untuk wanita saja. Itulah bila dia keluar haid. Mungkin tak sampai umur 15 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Jika dia keluar haid, maka baliklah dia, ya. Dan satu lagi mengandung. Perempuan yang mengandung dikira balik, walaupun tak cukup umur 15 tahun. Jadi perempuan dia ada beza sikit, ya. Ada tambahan. Jadi ada 5-6 syarat. Ada 4 lelaki wanita, ada tambahan 2 kat atas wanita. Itu syarat balik lah, ya. Jual beli kalau tidak balik, tidak sah di sisi majoriti para ulama sebenarnya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali, tak balik, boleh melakukan urusan jual beli sekiranya diizinkan oleh wali-wali mereka. Jadi yang kita duk amal hari ni, tuan-tuan, anak tuan-tuan pergi ke sekolah, bawa duit RM2, RM3, beli di kantin. Mereka tidak balik, tidak sah jual beli mereka. Tapi kita tuan-tuan ni ikut mazhab Hanafi lah, Hambali lah, ya. La yasih bai'u sabi illa bi idzni walihi. Tidak sah jual beli seseorang kanak-kanak melainkan dengan izin wali-walinya. Itu yang standard dalam mazhab Hambali sebenarnya, ya. Sebab tu saya kata mazhab Syafi'i ini bab muamalat dia agak ketat dan rigid lah sebenarnya, ya. Dua minggu lepas saya pergi join. 2 hari di hotel UiTM di Shah Alam. Perbincangan tentang pembangunan muamalah di beberapa negeri, di Penang, ya, Selangor, yang dihadiri oleh profesor-profesor dan sebagian doktor-doktor dan student PhD juga, ya. Jadi saya student PhD, pergilah juga ambil poin-poin yang penting, tengok diorang discuss apa kan. Unfortunately hampir tidak disebut mazhab Syafi'i. Yang banyak disebut ialah mazhab Hanafi, Hambali bila bincang bab wakaf. Dan antara model yang kita cuba untuk nak ikut ialah model yang diambil daripada Singapura, kerana mereka telah bangunkan harta-harta wakaf dengan baik sekali. Tapi Singapura pun ambil faedah daripada, ataupun mereka katalah, Singapura pun sebelum dia nak buat model-model wakaf dan seumpamanya, dia pun rujuk sekolah muamalah kita, Profesor Daud Bakar. Singapura pun ambil manfaat daripada ulama kita. Sebab beliau bukan sahaja ulama muamalat yang diiktiraf di Malaysia, tapi dunia rupanya. Masya Allah. Kita hari ni bab muamalat tak dengar dia, ya. Ataupun
Dulu bila Syekh Umrah Hussein kata muamalat ni backdoor riba, semua cakap backdoor riba. Sedangkan Umrah Hussein bukan muamalat punya pakar pun. Marah mengikut muamalat Umrah Hussein ni. Sedap dengar gitu. Tapi tidak nak cerita. Tapi baguslah kita bincang dari sudut perspektif baru dalam muamalat, khususnya harta-harta yang bersifat tabarruk. Muamalat ni ada dua. Satu, kontrak yang tijari, yang bersifat komersial, jual beli, pinjam meminjam, pelaburan. Kita sangka ekonomi ni hanya boleh dibangunkan dengan kontrak-kontrak dan akad seumpama ini, yang melibatkan banking dan seumpamanya kan. Rupanya harta-harta yang bersifat sedekah ni, tabarruk ni, termasuklah wakaf, boleh juga dibangunkan ekonomi sebenarnya. Sebab itu yang dilakukan di Singapura. Harta-harta wakaf yang tidak membangun, dia tukar dengan harta yang lebih dibangunkan. Kalau dulu harta wakaf, tuan-tuan, kalau kita nak tukar, dia mesti the same size, the same property. Dia panggil al-ain bil-ain. Kalau tanah 3 ekar kita nak tukar, kita kena cari tanah 3 ekar juga. Dulu dia panggil al-ain bil-ain. Tapi hari ni dia guna prinsip yang baru, al-ain bil-qimah. Harta sudah tidak dilihat lagi mengikut saiznya, tapi mengikut nilainya. Sebab itu bila kita lihat definisi muamalah hari ni, dia lebih merujuk pada nilai. Yalah, kalau 3 ekar di Kuala Kubu kan, mana sama 3 ekar di Sungai Buloh? Betul tak? 3 ekar di Kuala Kubu mungkin 100,000, 3 ekar di Sungai Buloh mungkin 1 juta. Jadi nilai tu, contohnya ya. Jadi tak apa, balik pada yang tadi, mungkin ada benda-benda yang dulu tak boleh diguna pakai, dulu dia okey, tapi hari ni sudah tidak boleh diguna pakai lagi ya. Tak apa dah ya. Sebab muamalat ni dia berkembang ya. Jadi balik ya, penting. Yang ketiga, merdeka. Tidak sah jual beli hamba. Tahu kenapa? Kerana hamba tidak memiliki harta. Macam budak tadi. Kenapa tidak sah jual beli budak? Selain daripada dia tidak mempunyai akal yang sempurna, takut dia ditipu. Bukan saja-saja Islam tak bagi budak ni jual beli. Takut dia ditipu, takut dia beli barang yang tidak bermanfaat. Memang betul, anak kita bagi RM5, tak apa-apa dia beli ni. Benda tak ada manfaat apa ya? Penting juga tu. Bagus juga ulama dulu buat budak-budak tak boleh beli. Kerana mereka tidak mempunyai tasarruf yang betul dalam hak ehwal muamalat. Dia beli benda merepek-repek. Ya? Kan? Selain daripada itu, kanak-kanak juga tidak memiliki harta. Harta anak-anak ialah harta walinya, harta bapa dia. Ya? Sama juga dengan hamba. Harta hamba ialah harta tuannya. Hamba tidak memiliki harta. Kalau orang bagi harta ke dia pun, dia adalah milik tuannya. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Abi Daud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu lil bai' illa an yashtaratahu al mubta'. Siapa-siapa yang beli seseorang hamba, sedangkan hamba itu memiliki harta, harta itu adalah milik si pemiliknya. Ya. Melainkan jika ia disyaratkan oleh si penjual. Maksudnya harta adalah milik tuannya. Ya. Harta hamba dia tidak memiliki harta ya. Macam anak kita lah ya. Sebab dulu-dulu ada orang kata duit-duit raya anak apa gitu gini, kalau bapak dia ambil buat bayar sewa rumah, bapak dia ambil buat bayar sewa kereta, haram. Lepas tu ada orang kritik balik, orang react balik lah, tak betul. Anak-anak ni tidak memiliki harta. Harta-harta diberi kepada anak-anak kita, bapak dia boleh menggunakannya pada jalan kebaikan. Ya. Dan itu adalah pendapat yang benar sebenarnya. Kecuali kalau bapak dia ambil duit tu pergi tikam nombor ekor, tu lain cerita lah. Tapi yang haram tu dekat nombor ekor tu lah. Adapun duit tu tidak dimiliki oleh anak kita ya. Sama juga dengan hamba ya. Hamba dia tidak memiliki harta. Lah ni tuan-tuan, cakap dia bukan boleh main cakap saja. Cakap salah sikit orang react, cakap salah sikit orang react kan? Lepas tu kita marah pula orang kat react tu. Kerja react saja. Ni munafik ni. Ni orang tak ada ilmu ni. Ni orang jahil murakab.
Sedangkan kita yang salah. Jadi kalau kita bagi pendapat yang tak betul, orang tegur, mengaku je lah, ya. Dan saya very open. Saya mengajar, orang ambil video live, saya sendiri ambil video, ada YouTube, ada channel. Dan kalau saya masuk dalam Facebook pun, saya bagi tahu, if I am wrong, please tell me. Kalau saya salah, tegur saya. Tapi setakat hari ni belum ada yang react saya lagi lah. Sebab unfortunately lah, kalau kita mengajar ikut Quran betul, ikut hadis betul, ikut ilmu yang betul-betul ada, dia takkan, orang susah lah nak tegur kita. Lagi satu, kita kena study dan kita kena semak balik apa yang kita ajar. Video saya tengok balik kat mana yang saya salah. Kadang-kadang yang salah tu saya potong, saya cantumkan balik, baru saya masuk dalam YouTube. Pasal salah kan, agama ni mana boleh salah, benda lain tak apa. Dan ustaz ni bukan betul belaka, kadang-kadang ada salah sebut, bukan sengaja tersalah sebut, ya. InsyaAllah, ya. Tak apalah, nak habiskan yang ni sikit. Merdeka, ya. Jadi hamba tidak sah jual beli mereka, melainkan orang-orang yang merdeka. Merdeka ni maksud selain hamba lah, ya. Hari ni mungkin sudah tidak ada hamba. Ini dalam konteks yang dulu lah. Dan yang keempat ialah penjual itu mestilah orang yang rasyid. Rasyid ni bukan sekadar berakal, tapi orang yang diberi kecerdikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Manusia ni dia ada dua. Pertama, orang yang berakal. Yang kedua, orang yang tidak berakal. Orang tidak berakal ialah orang-orang gila, ya. Orang yang berakal pula ada yang rasyid dan ada yang tidak rasyid. Dia berakal tapi dia tidak rasyid, mana tak berapa cerdik sangat. Dia tidaklah orang kata gila, tapi dia tak berapa cerdik. Atau juga diistilahkan oleh sebahagian para ulama sebagai safih. Safih ni makna bodoh lah, bodoh. Dia berakal, tapi dia berakal dengan gila, ya. Berakal ni pula ada rasyid, mana dia cerdik, wise. Okey, satu lagi dia ni safih. Safih ni bodoh. Bodoh bukan gila, ya. Orang yang bodoh sah jual belinya kerana dia berakal, ya. Orang yang bodoh tidak sah juga jual belinya kerana dia tidak rasyid. Jadi selain daripada berakal, dia mensyaratkan juga rasyid. Rasyid ni makna dia cerdik, dia tidak bodoh, ya. Pasal ada hadis Nabi SAW, tapi ada khilaf ni sebenarnya, ya. Ada ulama kata orang bodoh sah jual belinya, ada orang kata orang yang bodoh tidak sah jual belinya, ya. Tapi majoriti kata tidak sah. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi saja yang kata sah. Tapi ada sandaran yang bagus, kerana ada diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, seorang sahabat Nabi yang agak tak cerdik, sehingga keluarga dia jumpa dengan Rasulullah, suruh larang dia daripada beli barang. Jadi Nabi pun jumpa dia, Nabi cakap dengan dia, dia kata aku suka beli. Nabi pun kata tak apalah, bila kau beli, kau cakap la khilafah, jangan tipu aku. Jadi di atas hadis itu, sebagian para ulama kata orang-orang yang tidak gila dan tidaklah cerdik, in the middle, orang bodoh-bodoh seumpama ini, dia boleh melakukan jual beli selagi mana dia tidak ditipu atas seumpama. Ada khilaf, tapi majoriti kata tidak boleh. Sebab itu saya masukkan di sini antara syarat kepada seseorang penjual dan pembeli juga, bukan penjual saja ni, penjual dan pembeli, selain daripada berakal, balik, merdeka, mereka juga mensyaratkan dia adalah orang yang rasyid, yakni cerdik. Bijak lah, bukan bijak, mana dia ada kewarasan yang ada, dia waras, ya. Dia waras. Ada orang dia tak gila dan dia pun tak bodoh, tapi warasnya kurang sikit, cerdiknya itu kurang, ya. Dan kita sebenarnya amat digalakkan oleh Rasulullah SAW supaya minta jadi rasyid, ya. Kalau kita belajar dalam hal ehwal lain pun, tuan-tuan, macam pernikahan kan, nak jadi wali pun sebenarnya, saya kira majoriti para ulama mensyaratkan wali itu mesti rasyid, mesti orang yang bagus, dia punya akal fikiran, ya. Apa sebagian tidak mensyaratkan. Dan saya sebut Islam memang menggalakkan kita supaya jadi orang yang rasyid. Doa lah. Ada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, bapa kepada Umrah bin Husain, dalam Musnad Ahmad rahimahullah dengan sanad yang baik,
Dia masuk Islam hanya kerana satu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada orang masuk Islam dengan harta yang Nabi bagi. Masa Safwan bin Umayyah, umpama diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Batu dalam hak ehwal zakat, ada sebagai ulama membenarkan zakat diberikan kepada non-Muslim untuk takliful qulub. Walaupun majoriti kata tak boleh, tapi segelintir kata sebagai takliful qulub, mana nak melembutkan hati mereka kepada Islam. Setakat ni setahu saya bolehlah bagi zakat kepada non-Muslim. Dulu-dulu ada orang react, harta zakat ialah hak orang Islam. Dia buat video masuk viral sekejap. Ada sebagai ulama membenarkan, ya. Dan adalah hujah-hujah yang lain lah di sisi ahli-ahli fatwa berkenaan. Kan, sekati dia lah, dia buatnya tu adalah kemaslahatannya, dia bagi pada non-Muslim, ya. Tapi sebagian membenarkan di atas dasar takliful qulub, mana melembutkan hati. Kerana Nabi SAW juga memberikan sebagai harta kepada orang bukan Islam pada waktu itu. Paling jelas Nabi bagi pada Safwan bin Umayyah, di mana Safwan bin Umayyah pada peringkat awal Islam lah dia paling benci, dia musuh Islam, dan Muhammad lah orang yang paling dia tidak suka. Tapi Nabi mentaklifkan hatinya dengan memberi harta kepada dia. Walaupun ada perbincangan lah, Nabi bagi zakat ke, Nabi bagi harta rampasan perang ke, ataupun Nabi bagi duit Baitul Mal ke, duit-duit sedekah yang lain ke, tak kisahlah. Tapi Nabi memberikan harta kepada dia. Sampai dia kata, dulu orang yang paling aku benci Muhammad lah, tapi Muhammad ni dia bagi aku, dia bagi aku, dia bagi aku, dia bagi aku, dia bagi aku. Yalah, macam kita kan, asal orang bagi, orang bagi, orang bagi, orang bagi, lama-lama kita malu juga. Akhirnya kita pun sayang orang tu. Macam tu lah yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi dia kata dulu-dulu Muhammad lah orang paling aku tak suka, tapi sekarang Muhammad telah jadi orang yang paling aku sayang. Kerana Muhammad min abghadin nasi ilayya wal an kerana Muhammad min ahabbin nasi ilayya atau kama qala. Dulu Muhammad orang paling aku benci, sekarang Muhammad orang yang paling aku suka. Pasal apa? Li'annahu la yazalu yu'tini, kerana dia sentiasa memberi dan memberi kepada aku. Adalah orang masuk Islam dengan sebab itu. Tapi ada orang masuk Islam, tuan-tuan, hanya dengan janji Nabi nak bagi dia satu doa. Hati ni semua duduk semua dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kita kena selalu doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik? Pasal apa? Apa doa Nabi yang paling banyak sekali? Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Sahih Bukhari pada Anas bin Malik kata tu doa Nabi yang paling banyak. Satu lagi itulah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Pasal apa? Pasal Nabi kata al-insan baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu haitsu syaa. Nabi buat macam tu. Nabi kata hati manusia ni berada di antara dua jari Allah. Dia menggerak-gerakkan seumpama yang dia mahu. Tu ada sebagian ulama dia kata Allah ada jari tu, bukan Allah ada jari. Dia kata Allah mau lillahi asabi'. Lillahi usbu'ain. Bagi Allah itu dua jari. Tapi dia stop at that point. Dia tak ada menghuraikan, dia cuma mengisbatkan sifat jari bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali bagi orang belajar akidah salah dan khalaf. Tapi Nabi kata begitu. Ya. Jadi ada orang dia masuk Islam dengan sebab-sebab, ada orang dia masuk Islam dengan doa saja. Pasal hati ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, nak tak kau masuk Islam? Pada bapa Imran bin Husain, dia kata nak. Dia kata, nak tak kau masuk Islam? Kalau kau masuk Islam, aku bagi kau satu doa. Dia kata nak lah. Tengok, dia hanya nak masuk Islam dengan sebab dijanjikan oleh Nabi dengan satu doa saja. Ya. Dia pun masuk Islam. Nabi pun terlupa nak bagi doa tu kat dia. Lepas tu dia minta, wahai Rasulullah, kata nak bagi aku satu doa. Mana doanya? Nabi pun ajar dia, Allahumma alhimni rushdi wa a'isni min syarri nafsi. Relik orang tadi lah kan? Salah satu syarat kepada penjual dan pembeli ialah dia mesti rasyid, dia mesti ada kewarasan yang baik. Dan saya kata tadi, doa jadi orang yang rasyid
sebenarnya digalakkan oleh Rasulullah SAW sebab Nabi ajar kepada bapa Imran bin Husain semasa dia masuk Islam. Allahumma alhimni rusdi wa aizni min syarri nafsi. Arab mungkin kita tak ingat, tapi kita doa kod Melayu pun tak apa. Doa ni kod Melayu pun boleh. Wahai Allah, berilah aku kewarasanku, kurniakanlah aku kewarasan, dan jauhilah aku daripada kejahatan diriku. Nak cerita tadi je ya. Jadi mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi rushd ataupun kewarasan kepada kita. Kecerdikan lah ya. Kalau tak jenis pun kurang cerdik lah sikit ya tak? Cakap pun cerdik, buat kerja pun cerdik, contoh macam tu lah. Itu dalam konteks rasyid ya. Jadi kita dah bincang syarat yang pertama kepada al-bai' wal mustari, penjual dan pembeli telah berakal, balik, merdeka dan rasyid. InsyaAllah Ta'ala syarat-syarat yang lain kita kongsi pada waktu yang lain lah ya. Okay lah, boleh berhenti lah kot. Ada yang tanya? Tak payah tanya lah ya, dah lewat lah. Kalau ada, tanya secara personal lah. Tak dah sama nak berhenti awal, nak buka soalan ya. Jadi kalau ada soalan boleh tanya after semayang personally lah ya, insya-Allah taala. Aku lupa lazar sanzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita atas tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanallah.